يا رب قد غفلنا وكلنا طمع في عفو وفي كرم وفي عتاق وجنة مع سيد البشر ندعو. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muka surat 411. Abu Lais As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Salamah bin Dirar dari seorang penduduk Syam berkata, seorang datang kepada Nabi SAW dan berkata, beritakan kepadaku amal yang dapat memasukkan aku ke dalam syurga. Jadi ceritanya ada satu orang lelaki, dia mari jumpa Nabi dan tanya, tanya benda yang tak boleh nak dicapai oleh akal. Apa dia? Iaitu yang berkaitan dengan bab syurga neraka. Oleh kerana dikhabarkan syurga ni bagus, jadi sampai orang panggil berita dan maklumat syurga tu bagus tu sampai berpijak di hati. Kita pun nak macam tu jugalah. Bila kita selalu dengar cerita syurga neraka tu, biar pijak sampai di hati. Bila sebut syurga tu berasa nak masuk, dia masuk dalam hati tu sampai kita berasa nak masuk. Dan bila sebut neraka, kita berasa takut. Dan kita cuba terokai dan cuba tahu apa yang menyebabkan seseorang tu masuk dalam neraka. Jadi yang menyebabkan masuk dalam neraka tu kita jangan buat. Yang boleh menyebabkan masuk dalam syurga, yang itu kita buat. Jadi orang zaman dulu ni dia tanya Nabi SAW benda-benda yang nak fikir tak boleh. Jadi apa dia? Antaranya dia kata, apa benda amalan yang boleh memasukkan aku dalam syurga? Tahu dah sahabat Nabi ni yang jumpa Nabi ni semua tahu dah sembahyang ke apa benda, tapi nak tahu benda lain. Kalau Nabi jawab sembahyang dah dengar semua dah. Ni hak lain. Itu maksud dia. Maka Nabi bersabda, kun muazzina qaumik yajma'u bika salatahum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah, qala ya Rasulullah, in lam utik, qala kun imama qaumik yuqimu bika salatahum. Qala fa in lam utik, qala fa alaika bis safil awal. Nabi kata, benda amalan yang boleh memasukkan seseorang itu ke dalam syurga ialah, dia kata kepada orang lelaki itu yang tanya dia tu, kamu jadilah, dia kata, tukang azan bagi kaummu supaya mereka dapat berkumpul kerana seruanmu untuk sembahyang. Nombor satu, jadi muazzin, tukang azan. Sebab bila tukang azan ni dia buat kerja tu, maka orang tu berkumpul nak sembahyang. Itu yang bagus dia ni. Baik. Hak ni kalau kita ni sebuah zaman kita sekarang ni, kita tak boleh nak berebut bawah ni. Dan zaman Nabi dulu pun dia ada, maknanya Bilal, yang dikatakan Bilal tu bukannya Bilal tu. Kebetulan kawan tu Bilal, dan Bilal tu pula terkenal dengan azan dia.
dan dijamin masuk dalam syurga, maka lekatlah siapa yang jadi tukang azan, maka nama dia Bilal. Nama dia Bilal. Baik, jadi nisbah Bilal ni, jawatan Bilal ni, dia sudah pun ditetapkan oleh pihak berwajib lah, sama ada menerusi pemilihan ke apa benda. Jadi kalau nak berebut yang ni payah, sebab sudah pun ditetapkan. Jika tidak dapat, kalau aku tak mampu lah ke mana? Tak mampu tadilah, nak kalau kita suara sedap sekalipun dah muazzin Bilal yang dipilih oleh pihak masjid ataupun ditentukan oleh pihak kerajaan tu dah ada, nak berebut tak boleh. Ataupun tak mampunya kerana apa dia? Kerana apa dia? Suara tak sedap ke? Tak layak. Ataupun mampu, suara sedap tapi tak mampu dari sudut lain, iaitu ada halangan dari sudut perjawatan. Jadi Nabi kata kalau tak mampu jadi imam, untuk kaummu supaya mereka dapat menegakkan sembahyang keranamu. Jadi tok imam. Tok imam ni pun tak boleh nak berbuat juga. Pasal apa jadi tok imam ni boleh memasukkan dalam syurga? Kerana ada imam, maka orang boleh berkumpul sembahyang serentak. Senada orang panggil. Baik. Sahabat kawan ni tanya lagi, kalau tak mampu juga, maka Nabi jawab, jagalah saf pertama dalam tiap sembahyang. Jaga saf pertama. Baik, hak ni saf pertama ni memanglah saf pertama hak kita faham tu. Saf pertama. Yang keduanya yang dimaksudkan juga saf pertama ni ialah orang panggil yang boleh dapat takbiratul ihram, nama dia nak mudah itunya serentak dengan imam. Tapi bukannya serentak, imam dulu baru kita kan. Maknanya gini, kalau imam kata Allahu Akbar tu, kita pun Allahu Akbar. Itu maknanya orang panggil saf pertama paling common, walaupun dia duduk nombor 2, nombor 3. Sebab apa? Kalau nak berebut masjid sempit, semua layak mari awal belaka. Jadi diraikan juga nombor 2, nombor 3, asalkan dia memang sudah bersedia untuk mengerjakan sembahyang bersama serentak dengan imam. Sebab itu jangan nampak sangat nak berebut ke apa benda untuk saf pertama. Kecuali memang orang panggil kita nak duduk saf pertama, okey. Datang-datang tu duduk saf pertama terus. Tapi suasana berebut ni tak ada lah. Saya tengok tak ada sangat. Baik. Waqi' meriwayatkan dari Abdullah bin Al-Walid, dari Muhammad bin Nafi' dari Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, ayat ini turun mengenai tukang azan, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik suara dan seruannya daripada seorang yang berseru mengajak manusia sembahyang dan berbuat amal soleh, iaitu sembahyang sunat di antara azan dan iqamah, dan berkata sesungguhnya saya daripada kaum muslimin. Dia kata ini ayat Quran. Ayat ini diturunkan mengenai azan. Jadi seruan azan itu merupakan seruan yang terbaik. Dan dia kata sini, siapa yang lebih baik seruannya? Kalau tidak bukan suara orang yang mengajak kepada sembahyang, azan lah. Dan berbuat amal soleh, wa amila amalan solihah, wa amila salihan, berbuat soleh. Apa maksud berbuat soleh? Dia kata sembahyang sunat antara azan dengan iqamah. Lepas azan tu kita sembahyang sunat qabliyah kan. Jadi yang itu dikira amal soleh. Dan berkata sesungguhnya saya daripada kaum muslimin. Nabi bersabda, yu'faru lil muadzin madda sauti walahu mithlu ajri man shalla ma'ahu min ghairi an yanqus min ujurihim syai'un. Diampunkan bagi tukang azan sepanjang jarak suara dia. Maknanya jarak dia, suara dia sampai mana? 1 kilometer boleh dengar? Dia punya orang panggil power pengampunan Allah Ta'ala kepada dia itu mengikut sejauh mana
jarak dia punya, orang panggil, suara dia. Dan ia mendapat pahala sebanyak orang-orang yang sembahyang kerana mendengar azan. Ya. Boleh jadi yang sembahyang itu mari ke masjid, okey, pasal apa dia mari? Dengar suara azan. Ya. Ada yang sembahyang di rumah. Ya. Dia sembahyang di rumah tu, okey, dia kata dah masuk dah waktu zuhur. Dia sembahyang. Ya. Sembahyang dia itu dia tahu solat zuhurnya itu setelah dia terdengar azan. Maka sebanyak mana bilangan orang yang ambil manfaat azan dia tadi, terdengar suara azan dia menyebabkan dia sembahyang, maka seramai itulah dia akan dapat keampunan. Ya. Sebanyak itu, ya. Tanpa mengurangi pahala mereka itu sendiri, tanpa mengurangi pahala orang yang sembahyang. Ya. Bukan maknanya ambil pahala kawan tu letak atas Tok Bilal. Ya, kurang kawan tu sikit, ada. Kawan tu kalau dapat 20 lah. Tapi kawan tu sembahyang tu dapat pahala, kalau dapat 20 pun pergi juga kepada tukang azan. Ya. Ini kelebihan muazzin. Maknanya di sini, tuan-tuan, kalau kita ada kemampuan azan, tiba-tiba Tok Bilal tak ada, kan? Tok Bilal tak ada, tak mari kerana halangan-halangan syar'i yang tertentu, sama ada dia tertidur ke apa benda. Kalau rasa boleh azan, mari, kan? Mari pergi masuk bilik sebelah tu azan. Ya. Itu cara dia. Kalau kita nak dapat yang inilah bahagian pahala tukang pahala Bilal ni, Tok Bilal. Nampak gaya Tok Bilal tak ada, mari azan. Itu tak apa. Ya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum wa li jami'il muslimina wal muslimat. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi. Alhamdulillah.